InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita, pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء خصوصا فيروس كورونا والغلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان عامة يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Syukur pada Allah Ta'ala kita dapat bersama pada hari ini. Minggu lepas tak dapat kerana ada urusan kerja lain. Kita ada apa minggu lepas dah lupa dah. Yang tak dapat nak dielakkan, dan kita pada hari ini kita dapat sambung pelajaran. Saya ada buat record kat sini, record pelajaran kita pada hari ini, dan kamu boleh ulang semula record ini, ataupun kawan-kawan yang tak dapat masuk pada hari ini pada waktunya boleh tengok semula lah pelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum ini saya ada dah ajar dalam PDPR offline berkenaan dengan huruf, huruf yang kita belajar, dzal, zi, zu, za, zi, zu, dan kemudian kita ada belajar petikan ayat yang berpandukan kepada alatan ICT, iaitu printer, ada keyboard, speaker, mouse kan, dan kamu menjawab soalan di bawah muka surat 111. Betul? Dah siap ke belum siap lagi? Semua dah. Dah siap? Ala Syafiqah, Azfar Arif siap? Alin Maisara siap ya? Mardiana, Fahrin, Kaisara, Hanis, Irdina, Kisha, Hidayah, Syarizal dan Salsabila. Okay, harap semua siap lah. Okay. Awak tengok saya punya gambar ni belakang ni, Al-Yawmu Arbi'a. Saya rasa kamu mungkin lupa lah nak tulis ni. Kalau satu-satu saya punya kerja yang kamu kena buat di buku tulis, ingat tulis Al-Yawmul Arbi'a ataupun Yawmul Arbi'a. Kemudian tulis Lughatul Arabiyyah, tulis hari bulan 13, 9, 10, 2021. Ini saya tulis dalam bahasa Inggeris ni sebab tak jumpa dia punya bahasa Arab. Fawaidut teknologi Al-Hadithah ini tajuk untuk tajuk dalam buku teks, iaitu tajuk yang terakhir kita dalam buku teks. So ini adalah tajuk kecil pada hari ini. Pada hari ini kita nak belajar berkenaan dengan dhamir muttasil bil fi'il al-mudhari' wal amar. Itu dia. Dhamir muttasil bil fi'il dhamir muttasil bil fi'il mudhari' wal amar. Okey. Saya sebut dalam pelajaran yang lepas, saya kata apa? Kata kamu bila saya dah beritahu ini, tajuk ini, kamu kena ingat apa maksud dhamir. Saya dah beritahu dah. Sekarang ni saya nak tanya. Dalam kelas ni, apa maksud dhamir? Apa maksud dhamir? Siapa boleh beritahu apa maksud dhamir? Cepat. 6 inovasi, 6 intelek. Cepat. Kata kerja. Kata kerja. Intan Nur Arif kata kerja. Siapa lagi nak cuba? Apa maksud dhamir? Kita dah jumpa banyak dhamir ini. Dalam tahun 4, tahun 5 kan? Apa maksud dhamir? Kata nama. Apa dia? Siapa yang sebut tu? Saya Ahmad Azfar. Kata apa? Kata nama. Kata nama. Okey. Siapa lagi nak cuba?
Kata Kata ganti kerja. nama diri. Okey. Yang ni paling tepat, Ali Maisara, kata ganti nama diri. Kata ganti nama kita lah, manusia ni kan. Kata ganti nama untuk haiwan, benda dan tumbuhan. Okey, so kata ganti nama ni bahasa Melayu macam contohnya saya, nama saya ni Salihuddin. So tak perlulah saya menyebut Salihuddin. Saya hanya sebut saya, menggantikan nama saya. Macam awak Alin, takkan saya kata Alin. Saya akan sebut dengan awak. Macam bahasa Inggeris, I, you. Bahasa Arab, ana, anta. Itulah namanya kata ganti nama. Inilah berulang kali berapa dah. Masih lagi yang lupa. Dhamir tu maksudnya kata ganti nama. Ini perkara penting tapi sering sangat melupakannya. Okey, sebab dia adalah kita panggil apa? Qawaid lughah. Apa nama? Tata bahasa. Tata bahasa penting sebab apa? Dengan tata bahasa lah boleh kita bercakap. Kita menggunakan perkataan, kita belajar dalam perbualan dan memahami apa nama ayat-ayat dan juga petikan. Dengan dhamir muttasil bil fi'il al-mudhari' wal amar ini dapat menambahkan lagi ilmu kamu dalam memahami ayat dan petikan. Okey, tengok dhamir muttasil bil fi'il al-mudhari'. Dekat sini ada muttasil. Dhamir kata ganti nama, muttasil maksud dia apa dia? Irdina Safia. Apa maksud muttasil? Haram nak menyebut apa. Irdina Safia. Open your mic please. I can't hear you. Mardiana? Ya Allah ya Fata. Okey, Khairun Najmi Sukhairu. Anak Sukhairu ada kat sini. Khairun Najmi. Apa maksud muttasil? Tak ingat. Okey, apa dia? Tak dengar? Bola. Okey, kita nak cepat kan. Saya akan ni 8. Okey. Muttasil maksudnya bersambung. Kata ganti nama yang bersambung. Dengan apa dia bersambung? Bil fi'lil mudhari'. Bi tu maksudnya dengan. Biasa tak dengar bi tu dengan. Bismillah, dengan nama Allah. Bi tu ingat. Bil fi'lil mudhari', dengan kata kerja al-mudhari' yang telah berlaku. Yang sedang berlaku. Bil fi'l mudhari' sedang berlaku. Bahasa Inggeris kita panggil present tense. Wal amr. Amar maksud dia kata kerja suruh. Okey, ada 2 kata kerja yang kamu kena belajar di sini. Present tense dan juga kata kerja suruh. Okey, mudhari' dan amar. Mudhari' kata kerja sedang berlaku. Al-amar kata kerja suruh. Suruh maksudnya bangun, diam, pergi. Itu kata kerja suruh lah tu. Okey. Okey, kita mulakan dengan dhamir munfasil dulu. Kamu kadang-kadang lupa. Apa maksud dhamir munfasil? Dhamir yang tidak bersambung dengan apa-apalah. Apa dia? 6 dhamir yang kita dah belajar. Dah lama dah kita belajar. Daripada tahun 4-5 dah belajar dah. Apa dia? Ana, nahnu, anta, anti, huwa dan hiya. Itu dhamir munfasil lah. Dia kita panggil dia satu perkataan munfarid. Perkataan yang dia stand alone kan. Dia single word yang ana, nahnu. Dia tak ada sambung apa-apa pun. Ana maksud dia saya. Nahnu maksudnya kami. Anta, anti, huwa, hiya. Okey. So itu semua dah tahu dah. Ana, saya, nahnu, kami. Anta, awak lelaki. Anti, awak perempuan. Huwa, dia lelaki. Hiya, dia perempuan.
Okey. So yang untuk amar hanya 4 sahaja boleh kita suruh. Untuk dia tak boleh nak suruh sebab orang tu tak ada di depan kita. Kan, dia lelaki, dia perempuan tu tak ada. Awak tengok muka surat 112 dalam buku teks. Dan kalau kamu tak ada buku teks, boleh rujuk di screen sharing yang saya sedang kongsikan sekarang ni. Okey. Kita lihat satu, mudhari', al-mudhari', ana. Okey, boleh nampak tak? Saya nak bagi lagi dekat supaya nampak kan. Okey. Okey, ana itu saya maksud dia. Okey, lihat apakah perkataan yang berwarna merah yang bersambung dengan fi'lul mudhari'. Apa dia? Huruf alif. Nampak alif tu? Yang warna merah tu, perkataan dia apa dia? Ashhanu. 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 Al-hatif al-yadawi. Al-hatif al-yadawi. Nampak alif tu menunjukkan kepada saya. Ashhanu itu perkataan. Ada maksud dia. Tapi alif itu kita dah tahu dah menunjukkan kepada saya. Okey. Okey, apa maksud ashhanu? Nak bagi kita faham lagi kepada fi'il mudhari' yang bersambung dengan dhamir muttasil ini, ashhanu maksudnya saya mengecas. Cas tahu tak? Handset kan kita nak cas. Nak bagi dia bateri dia penuh kan. Bateri dia kalau tak ada macam mana kita punya al-hatif al-yadawi nak berfungsi. Jadi hatif al-yadawi dah belajar dah sebelum ni. Apa maksud dia? Telefon bimbit ataupun handphone. Al-hatif al-yadawi. Ashhanu saya yang mengecas. Saya sedang mengecas telefon bimbit. Jadi alif itu kena ingat apa maksud dia saya. Apa maksud ashhanu? Maksudnya saya mengecas. Saya sedang mengecas. Okey, nahnu. Kita dah tak payah baca dah, kita tengok je huruf nun yang kat situ kan. Nun kat situ menunjukkan kepada nahnu, kami. Nahnu, kami. So apa yang kita nak kena faham, nun itu kami. Syahan tu maksudnya cas. Kami mengecas, kami sedang mengecas telefon. Kami sedang mengecas telefon. Okey, kalau anta dia guna huruf apa yang berwarna merah? Huruf ta. Hal tashhan al-hatif al-yadawi? Adakah kamu sedang mengecas telefon? Jadi anta guna ta sahaja dan anti ada ta dan ada ya nun di belakangnya. Hal tashhanu al-hatif al-yadawi? Kalau anti, hal tashhanina al-hatif al-yadawi. So, perbezaan dia, ta untuk anta, anti ada ta tapi di akhir perkataan fi'il itu ada huruf ya dan nun. Hal tashhanina. Sebut dia. Okey. Boleh faham setakat ni? Faham Ustaz. Bagus ala Syafiqah. Alif untuk ana, nun untuk kami, ta untuk anta, ta dan tambahan huruf ya dan nun di akhir perkataan untuk anti. Okey, jelas? Dan yang terakhir, couple yang terakhir ni huwa dan hiya. Huwa menggunakan huruf ya menunjukkan kepada dia lelaki. Huwa tu maksudnya dia. Ya itu adalah kata ganti nama. Nak digantikan huwa itu dalam fi'il mudhari' diletakkan huruf ya. Jadi sebut dia yashhanu. Yashhanu. Dia mengecas telefon bimbit. Huwa yashhanu. Dia mengecas, sedang mengecas telefon bimbit. Yang terakhir, hiya menggunakan huruf ta. Seperti mana anta. Kamu lihat semula. Anta tashhanu. Hiya tashhanu. Ini adalah perkongsian huruf dhamir
yang bersambung dengan fi'il mudhari'. Bagaimana kita nak pastikan ini untuk anta, ini untuk hiya? Pastikan pada ayat itu kebiasaannya ada nama. Kalau ada nama untuk hiya, contohnya kita ambil nama Aliyah ya. Tashhanu Aliyah al-hatif al-yadawi. Aliyah sedang mengecas. Ta itu kembali menunjukkan dia perempuan bagi Aliyah. Jadi tashhanu Aliyah, dia kena sebut macam tu. Kalau anta, mesti orang itu di hadapan kita. Kalau nak bercakap dengan orang tu mesti guna anta. Kalau tak ada Aliyah ni, tak ada di depan saya, tak ada dalam Google Meet ni, bagaimana saya nak menggunakan perkataan awak? Awak Aliyah buat kerja ni, mana boleh? Kan? So macam mana cara dia? Mesti menunjukkan kepada orang tu berada di depan kita, sedang bersembang, sedang bercakap dengan kita. Itu dia punya secara teknikal tata bahasanya ya. Untuk membezakan anta dan hiya ini, tashhanu perkongsian dhamir yang sama tetapi membezakannya daripada segi ayat dan penggunaan nama yang ada dalam ayat itu. Okey, itu untuk mudhari'. Jelas ya? Saya ulang sekali lagi, ana guna huruf alif, nahnu guna huruf nun, anta guna ta, anti ta dan ya, nun di akhir perkataan, huwa guna huruf ya dan hiya guna huruf ta. Okey. Kemudian al-amr. Al-amr apa tadi? Saya dah sebut. Al-amr apa dia? Kata kerja. Apa dia? Kata kerja apa? Boleh beritahu? Seorang pun tak nak berkongsi ya. Boleh tak kamu beritahu apa dia al-amr? Kata kerja suruh Alin Maisarah. Okey, bagus Alin Maisarah. Yang lain tak nak berkongsi lah ilmu dia. Mungkin dia tak tahu kot, dia lupa. Jangan lupa, jangan berkhayal lah ketika belajar ni sebab masa singkat yang kamu perlu tumpukan kepada dhamir muttasil bil fi'il, al-mudhari' wal amar. Nama dia, maksud dia semua kena ingat ya. Al-amar kata kerja suruh, kata kerja. Masih lagi dalam kata kerja ya, kata kerja. Cumanya kata kerja ni ada kata kerja suruh. Okey, baik. Apa dia? Sorry. Saya sebut tadi kecuali huwa hiya kan. Tetapi hanya anta dan anti. Saya pun tengok sekali lalu tadi. Okey. Tersilap saya tadi. Ana mana boleh kita menyuruh diri kita ya. Nahnu tak boleh kita nak suruh diri kita. Boleh mengajak boleh. Nak ngajak. Anta dan anti saja untuk fi'il amar. Fi'il amar ni kita nak suruh pada anta dan anti sahaja. Anta dan anti sahaja kita boleh suruh. Okey, bagaimana cara nak suruh? Suruh itu mesti ambil dari perkataan anta juga. Anta. Macam mana cara dia? Ambil perkataan anta ini, tashhanu ini. Awak nampak tashhanu. Kemudian kita buang huruf ta ini, kemudian letakkan huruf alif dan akhir perkataan diletakkan tanda mati. Jadi baca dia ishhan, ishhan. Okey, ishhan al-hatif al-yadawi. Okey, kamu yang lelaki ni, kamu sedang bercakap dengan orang lelaki lah. Khairun najmi ishhan al-hatif al-yadawi. Khairun najmi, caskan telefon ini. Caskan telefon ini. Okey, anti ishhani, ambil daripada perkataan tashhanina. Anti ini sebenarnya cuma dia akan sebut ta ini dibuang, nun dibuang. Tinggallah shin ha nun ya dan letakkan alif.
ta itu digantikan alif. Ishhani al-hatif al-yadawi. Kalau saya kata Alin, ishhani al-hatif al-yadawi. Alin, tolong caskan telefon ini. Okey. So, untuk hantar, kita nak bagi lagi mudah nak ingat kalau jumpa perkataan yang mana mula dengan alif yang tidak ada hamzah, kemudian di akhirnya ada baris mati. Sama juga anti, alif tidak ada hamzah dan diakhirkan dengan huruf ya untuk perempuan. So, nak bagi mudah ingat, kalau untuk awak lelaki, alif tidak ada hamzah, kemudian nun berbaris mati, alif tidak ada hamzah untuk anti dan ada huruf ya di akhir perkataan. Okey, itu cara nak ingat fi'il amar. Okey, boleh ingat boleh ingat, kena ingat. Kita mula dengan mudhari'. Mudhari' ana alif, dia ada hamzah. Ingat tu, alif ada hamzah, dia mudhari' lah. Nahnu ada nun. Kemudian tashhanu ta anta. Tashhanina ta ya nun anti. Huwa guna huruf ya, hiya guna huruf ta. Dia sama dengan anta. Kemudian al-amar. Anta ishhan. Ishhan. Ada baris mati di akhir. Anti ishhani. Ada ya yang berbaris mati di akhirnya. Okay, itu cara nak bagi ingat. Dan maksudnya pun dah saya sebutkan. Dan saya harap kamu faham. Tengok ringkasan yang ada di bawah ni. Ulahid kat bawah ni. Awak lihat. Untuk ana ada alif yang ada hamzah. Nahnu na. Ada nun. Anta ta. Anti ta. Dan di akhirnya ada ya nun. Huwa huruf ya. Hiya guna huruf ta. Dan fi'il amar. Alif baris bawah dan akhir perkataan berbaris mati. Untuk anti, alif berbaris bawah dan akhirnya ada huruf ya berbaris mati. Jadi ini adalah formula yang perlu kamu ingat sebab dia macam bahasa Inggeris kamu belajar kan. Kalau kamu belajar bahasa Inggeris kena ingat bagaimana cara nak menggunakan de, macam mana kamu nak guna huruf present tense, past tense. Macam contohnya I was, I am doing. Jadi semua itu kamu dah hafaz. Sama juga bahasa Arab perlu dihafaz perkataan, macam mana cara menggunakan perkataan kata kerja ini supaya kamu boleh faham maknanya. Kalau ada alif, dia untuk ana. Yang selalu kita guna dalam solat, usalli. Aku solat kan. Usalli. Alif yang ada hamzah, usalli itu adalah saya, usalli. Pernah guna tak? Pernah kan? Takkan tak pernah guna. Kalau tak pernah guna, tak solat lah. Usalli fardhu subhi. Usalli itu alif tu saya. Jadi adalah pelajaran yang boleh menguatkan kita punya kefahaman dalam kehidupan harian kita. Okey, boleh faham tak sini? Boleh Ustaz. Faham pun. Okey, untuk akhirnya kita ada 5 minit. So apa yang kamu kena buat adalah kamu tulis semula dhamir muttasil bil fi'il mudhari' dan juga amar ini. Tulis semula ana apa dia, nahnu apa dia, semua ni dia guna huruf apa dan semuanya ni, tulis narai dia kan. Ana ashhanu, nahnu nashhanu, anti tashhanu, anta tashhanu, anti tashhanina, huwa yashhanu, hiya tashhanu. Jadi amar pula kita tulis anta ishhan, anti ishhani. Tulis semula yang itu dan kamu kena ingat dan kena faham cara penggunaannya. Itu saja untuk hari ini. Kan? Itu saja untuk hari ini. Dan Ustaz, ya. lepas dah tulis dalam buku tulis, kena hantar ke? Ya, hantar. Okey, Setiap kali baik Ustaz. kamu mesti tanya ya. Bagus kamu ni.
Okey, saya nak minta semua tulis dalam buku tulis. Tulis seperti mana yang kita dah belajar tadi. Ada al-yaumul arbi'a, lughatul arabiyyah, hari 13 bulan Oktober 2021, tulis tajuk, kemudian tulis tajuk kecil. Subtopik ni dhamir muttasil bil fi'il al-mudhari' wal amar. Kamu senaraikan dhamir muttasil bil fi'il mudhari', apa dia ana sampai hiya ini, dan juga perkataannya, dan amar ada dua perkataan yang mana kamu kena fokuskan kepada kaedah dia, ya, nun, bari mati dan sebagainya. Okey. Itu saja untuk hari ini, dan buku kerja yang warna hijau tu kamu buat di tajuk yang tajuk berapa saya dah lupa. Tajuk yang ni lah, Al-Fawaidul Teknologia Al-Hadithah ni, tajuk ke-6, buku kerja yang warna hijau, yang awak ingat. Hijau ke warna oranye, hijau Warna oranye Ustaz. Oranye. Okey, sorry. Warna oranye. So kamu buat, apa yang kamu kena buat adalah tajuk yang ke-6 ini, muka surat yang tajuk tu yang ke-6, jadi awak bilang tajuk yang ke-6 tu surat 1 sampai muka surat 4. 1 sampai 4 tajuk yang ke-6 tu. Buat Tadi saya dah bagi kerja tadi, dhamir tadi satu, yang kedua kamu kena buat yang buku kerja tadi 1 sampai 4. Okey. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Syukran Syukran Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Tepat. InsyaAllah. Kita lagi.